Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Maulana Muhammad. Seperti mana biasa memanjat syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan izinnya kita dapat bersama lagi pagi ini dalam program Quote of the Day bersama dengan Atuk. Sembang-sembang pagi hari ini, sembang-sembang pagi kita bersama dengan Atuk. Bersama dengan Atuk. Kita menanti hari-hari terakhir bulan Ramadan ini. Hari-hari terakhir, mungkin hari ini last day ataupun esok puasa lagi. Allahu Akbar. Masa berlalu begitu cepat sekali, begitu cepat sekali. Maka pergilah Ramadan, pergilah Ramadan yang kita kasihi. Allahu Akbar. Ya Allah, kami bersyukur kerana Engkau telah memberi kepada kami 30 hari Ramadan yang cukup genap, dan juga kamu telah memberi kami sehat untuk mengerjakan ibadah dan dapat memenuhi sebagaimana yang diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini adalah anugerah rezeki yang besar yang membolehkan kita bersama, membolehkan kita bersama. Alhamdulillah. 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 InsyaAllah kita berdoa semoga kita akan bertemu lagi dengan Ramadan yang akan datang. Kita masih lagi berharap supaya kita dapat bertemu dengan Ramadan yang akan datang. InsyaAllah. Ramadan yang akan datang. Dan kita juga memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah mengampunkan dosa kita. Dosa kita sepanjang masa sebelum masuk Ramadan dan semasa Ramadan. Sebanyak mana dosa yang kita pikul, yang kita bendung, yang kita kandung, yang kita junjung, ya Allah, maka gugurkanlah dengan berakhirnya Ramadan. Jadi kita berharap Allah menggugurkan dosa kita dengan berakhirnya Ramadan dan kita bermula dengan kosong-kosong. Bermula dengan kosong-kosong. Sembang-sembang pagi hari ini, introduce another product that you may like. Sembang-sembang hari ini, ini yang kita buat berbincang hari ini. Sembang-sembang pagi, di samping kita belajar, ataupun sudah belajar juga. Terima kasih banyak. Banyak lagi kena belajar mengenai live TikTok ni. Live TikTok ni macam-macam function dia ada. Pin lah, shop lah. Ada beg kuning tu, beg kuning. Beg kuning itulah produk-produk yang ada. Dan ini contoh, ini produk yang ada bersama dengan tu, iaitu Kasturi Duha for men untuk laki-laki dan Kasturi Maryam adalah untuk muslimah, untuk wanita. Untuk wanita. Bagus sangat. Jadikan kasturi. Kasturi ini wangian yang disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila kita mengenakan wangian kasturi di badan kita, maka itulah wangian Rasulullah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itulah hebatnya. Pembelian boleh buat terus dengan TikTok. Harganya murah. Kalau beli dengan Atuk, Kasturi Duha ni, Kasturi Duha beli dengan Atuk RM29. Kasturi Maryam RM39. Tapi coba tengok beg kuning, harga TikTok berapa? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Harga TikTok memang rendah. Memang rendah. Atuk suka guna TikTok, bisnes TikTok kerana ini adalah sampingan kepada
program Atuk, program kekal Atuk. Quote of the day bersama dengan Atuk dari Kota Baru. Kota Baru. Jenama Kasturi Duha. Nama Duha. Atuk pilih nama Duha kerana nama Duha ini adalah sesuai dengan kuliah Duha Atuk. Memang Kasturi Kijang. Kalau nak letak Kasturi Kijang boleh. Itu dah common nama dia, common. Jadi Atuk letak bauan wangian ialah Kasturi. Tapi Kasturi Duha, iaitu bagi yang guna wangian mengenakan di badannya Kasturi Duha, berarti dia ingat kepada solat sunat duha. Jadi siapa yang belum solat sunat duha hari ini, Atuk unjurkan supaya pergi solat dulu. Pergi solat duha dulu. Buat 2 boleh, buat 4 cantik, buat 6 menarik, buat 8 lagi baik, 10, 12 tercantik. Jadi Kasturi Duha. Oleh kerana apabila Atuk keluarkan Kasturi Duha untuk lelaki, sebenarnya Kasturi Duha ni sesuai untuk family, lelaki dan wanita. Tapi ada yang minta khusus muslimat. Tak aci Atuk, dia kata. Ya Tung Fatimah, terima kasih. Tak aci Atuk, Atuk keluarkan untuk wanita lelaki, untuk wanita mana? Okey, Atuk create, Atuk ciptakan satu wangian yang lembut, very soft kepada wanita. Kepada muslimah. Kepada muslimah. Jadi ada 2 lah. Ya Aisyah Razi, apa khabar? Terima kasih join Atuk. Selamat berpuasa Rahim. Rahim Ibrahim Ismail, terima kasih. Putri 9961, apa khabar? Indah. Oh, Idah dari mana Idah? Hai Mak Nur. Mak Nur. Hazli. Jadi 2 wangian. 2 wangian untuk laki dan suami. Jadi wangian ini sesuai sangat untuk suami dan isteri, ataupun sesuai sangat bagi boyfriend, girlfriend pun cantik. Cantik. Ataupun hadiah kepada mertua, hantar. Bagi alamat rumah mertua, Atuk hantar terus. Ya Kak Ya, apa khabar? Nik Hamidah. Jadi Atuk hantar terus. Sarimah Hasan, terima kasih Fakru, terima kasih Faria. Badri Abu. Badri Abu. Jadi hantar kepada mertua, hantar kepada bapa mertua, ataupun uncle pun boleh, anti pun boleh. Anti tak ada apa hadiah nak beli kat anti hari ni. Ni duk dengar ceramah Atuk ni, so kita belilah untuk anti satu Kasturi Mariam. Kasturi Mariam wangi anti. Rabiah, terima kasih. Wangi anti. Jadi bagi kat anti. Bagi kaki-kaki masjid. Kaki masjid ya. Kaki masjid. Sebagai sedekah jariah. Beli letak di masjid, letak di surau. Wallahu akbar. Orang selagi orang menggunakan wangian kita untuk solat, besarnya pahala yang kita dapat. Itu yang dikatakan rantai sedekah. Rantai sedekah. Jadi kalau nak sedekah ini, jangan tunggu kaya. Ataupun jangan buat alasan saya miskin tak boleh sedekah. Jangan. Orang kaya sedekah dapat pahala, orang miskin sedekah lagi dapat pahala. Sebab dalam keadaan kesusahan dia tak bagi salah. Ya Cuki, selamat hari raya. Terima kasih Cuki. Moga dalam lindungan Allah, amin. Sentiasa sihat tubuh pada, amin. Atuk doakan juga untuk Cuki Potan. Cuki Potan. Jadi kita jangan tunggu, sebab ada orang tunggu. Tak apalah, aku jadi jutawan, aku sedekah lah. Jangan. Itu silap. Sedekah ni lebih afdal di kalangan orang miskin. Orang miskin yang tak ada duit, itu dia yang paling besar pahala dari segi value-nya. Bagi orang kaya, berjutawan, apa sangat RM100? RM100. Jadi nilai pahala RM100 pada orang jutawan tidak besar berbanding dengan nilai orang yang hanya ada dia ada RM200 saja, dia sedekah RM100. Berarti 50%. 50% daripada hartanya dia sedekah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sedekah agar jemaah masjid itu wangi-wangian. Allah suka kepada wangian, Rasulullah suka kepada wangian. Bau-bau busuk tak nak, bro. Rasulullah kata kau gosok gigi nak masuk masjid, kau mesti mandi apa semua, sebab bau wangi itu sunnah. Sunnah. Jadi itulah kelebihan pakai wangi-wangian. Bila kita pakai wangi-wangian, kita rasa segar, kita rasa fresh, kita rasa confident. Solat kita lebih khusyuk, sebab kita
wangi-wangian untuk diri kita. Terima kasih. Terima kasih kerana sudi join Atuk. Sembang Sabah pagi hari ini bersama dengan Atuk. Tajuk kita hari ini ialah berbakti kepada kedua ibu bapa. Berbakti. Dalam hidup kita ini sudah semesti kita tidak keseorangan. Tak ada orang yang lahir daripada bulu betung, tak ada. Hanya seorang saja manusia yang lahir tidak ada ibu, tidak ada bapa. Di dunia ini. Ya, di dunia sehingga kiamat. Iaitu Adam. Nabi Adam lahir tanpa ibu dan bapa. Dibuat daripada tanah. Daripada tanah. Itulah satu-satunya. Orang lain jangan cuba nak mengakulah. Yang mengaku. Dia buat daripada tanah. Itu Nabi Adam. Nabi Adam. Kemudian Nabi Hawa ini. Nabi Hawa. Hawa ni diambil daripada tulang rusuk Nabi Adam. Dan ada manusia yang lahir tanpa bapa. Tapi bukan penzinaan. Mulia, iaitu Nabi Isa alaihissalam. Maryam. Sebab itu Atuk ambil nama Maryam. Maryam, Kasturi Maryam. Maryam ini adalah nama agung. Antara 4 wanita yang menjadi ibu dalam syurga. Semua wanita di dunia daripada Nabi Adam sehinggalah kepada hari kiamat kelak, maka Maryam akan menjadi ibu wanita di syurga. Maryam. Siapa yang pakai Kasturi Maryam? Wow. Berarti dia menyebut-nyebut merindui kehebatan Maryam. Maryam ni, kalaulah ada nabi daripada perempuan, maka Maryam jadi nabi. Tapi tidak ada rasul dan nabi daripada perempuan. Tapi tidak ada semua nabi-nabi dan rasul lahir daripada perempuan. Lahir daripada perempuan. Itulah orang yang hebat. Orang yang hebat. Begitu juga wanita hebat. Wanita hebat. Seperti Asiah. Asiah juga salah seorang daripada 4 ibu syurga. Dan Khadijah isteri Rasulullah. Dan yang terakhir ialah Fatimah, anak Rasulullah. Itu 4 orang. Kita kena tahu tu. Wanita-wanita kena tahu. Rohani kena tahu. Husnita kena tahu. 4 ibu wanita. Fatimah comel. Wow, nama yang disukai oleh Rasulullah, Fatimah. Kena tahu bahawasanya itulah 4 wanita. Dan kena buat kajian. Kenapa 4 wanita ini menjadi ibu syurga? Begitu agung sekali. Allah telah meletakkan mereka ini di tempat yang begitu tinggi. Begitu agung sekali. Kita lihat. Kita lihat bagaimana agungnya Khadijah. Allahu Akbar. Khadijah mengagungkan Rasulullah SAW, sehingga pada suatu hari Allah mengirim salam kepada Khadijah melalui Jibril. Ada kisahnya. Dan kita tengok Fatimah, anak kesayangan Rasulullah, begitu hebat sekali. Nuraidah. Dan wanita yang memang dianiaya, dikejam oleh suaminya sendiri, oleh Firaun, Asiah tidak pernah minta cerai. Asiah. Asiah kuat. Asiah ni siapa? Isteri Firaun. Asiah ni siapa? Ibu angkat kepada Nabi Musa. Asiah tetap berpegang kepada ajaran Nabi Musa sehingga dibunuh oleh suaminya sendiri. Tak minta cerai. Jadi kalau kita setakat suami memang kayu 3 tu, tak payahlah minta cerai, bro. Jangan marah. Tu cakap je. Dan Maryam, bagaimana wanita suci ini difitnah, sehingga terpaksa keluar daripada kampungnya. Allahu Akbar. Kerana difitnah, mengandung tanpa suami. Allahu Akbar. Sebab itulah. Dan Kasturi Maryam adalah nama sempurna, nama yang hebat itu. Jadi apabila anda mengenakan di badan anda, muslimah yang mengenakan di badan muslimah Kasturi Maryam, maka ingatlah kehebatan wanita Salihah Maryam, ibu kepada Nabi Isa alaihissalam. Ya Warahim, apa khabar wan? Hai Marsita. Wow, kisah Marsita pun panjang. Seronok kisah kau Marsita. Ya. Tolong adlan sikit. Said Harun. Apa khabar Said? Apa khabar Roslan? Wow, Fatimah Opa. Terima kasih kerana sudi join tu. Tajuk kita hari ini, itu bukan tajuk lagi. Baru bercakap. Itu baru mukadimah untuk wanita. Ustaz ada, apa khabar Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
Terima kasih banyak Ustaz Join. Khidmat ibu bapa. Khidmat anak kepada ibu bapa. Bila masa kena khidmat kepada ibu bapa ni? Inilah bagi lelaki-lelaki. Atuk nak cerita kepada orang lelaki-lelaki ni. Orang lelaki-lelaki ni kena khidmat kepada ibu bapa sehingga dia mati. Dia mati baru boleh berhenti khidmat kepada ibu bapa. Bukan sehingga mak bapak dia mati, bukan. Sehingga dia sendiri mati, barulah tanggungjawab itu dikecualikan. Ini yang ramai orang tak tahu ni. Ramai tak tahu. Tanggungjawab seorang lelaki kepada ibu bapanya sehingga dia mati. Bukan sehingga mak bapak mati. Mak bapak mati ada lagi. Ada lagi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi tanggungjawab wanita kepada kedua ibu bapa semasa hidup, semasa ibu bapa dia mati, dan semasa setelah ibu bapa dia meninggal, masih lagi bertanggungjawab. Kena berdoa apa semua sehinggalah dia sendiri mati. Kan jauh tu. Tapi laki-laki wanita lain. Wanita dia patuh kepada suami. Suami. Wanita mudah masuk syurga, mudah. Masuk neraka pun ramai. Wanita. Bagi seorang wanita, selagi solat 5 waktu tidak pernah tinggal. Tak solat sunat. Tak solat sunat tak ada, tak solat sunat. Tapi solat 5 waktu perfect. Puasa bulan Ramadan perfect. Dah gantilah kalau tak cukup tu. Kemudian patuh dan setia kepada suami. Maka pilihlah pintu syurga mana kau nak masuk. Mudah je. Ya Rosli, Nurul Ilyana, buat 3 ni je wanita. Pilih pintu syurga mana kau nak masuk. Tapi yang ramai gagalnya, solat okey, puasa okey, setia kepada suami. Dengan mulutnya, dengan perangainya, dengan perasaannya. Oi, berat bro. Berat wanita, berat. Ya, Joy, terima kasih. Terima kasih Nursiah. Terima kasih banyak. Itu sedikit ulasan mengenai. Jadi patuh tanggungjawab anak kepada kedua ibu bapa. Dalam soal hubungan manusia dengan manusia ni, dia ada konsep hablu minallah, hablu minannas. Hablu minannas, hablu minallah. Hablu minallah ni hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadah-ibadah kita, solat 5 waktu, puasa bulan Ramadan sekarang ini, menunaikan pengeluaran zakat, zakat fitrah. Siapa dah keluar zakat fitrah? Kalau belum, keluarkan. Dan menunaikan haji. Itu penting. Nenek cantik, assalamualaikum Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih nenekku. 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 Jadi bagi wanita, taat kepada suami, solat 5 waktu cantik tak tinggal, puasa bulan Ramadan, maka pilihlah pintu syurga mana kau nak masuk. Tapi yang ramai gagal ialah taat kepada suami, menyakiti hati suami. Fail bro, fail. Fail. Kalau suami perintah, raya kali ni kita balik rumah mak abang, kena ikut. Jangan bantah, jangan. Ni dah raya tahun lepas balik dah rumah abang, raya tadi balik rumah kita. Bukan tanggungjawab anak wanita balik ke rumah ibu bapa dia. Bukan. Mesti ikut perintah suami. Sehingga kalau nak solat sunat pun, kalau suami panggil, suami kata tak payah solat sunat, tak boleh. Tak boleh. Ya tu, banyak dosa dengan suami. Itulah nenek sayang. Nenek sayangku cantik. Kalau nak solat sunat pun kena minta izin dengan suami. Bang, nak solat sunat ni, okey. Tapi kalau sedang solat sunat, suami panggil, kena berhenti solat sunat. Kena berhenti ya, kena berhenti. Ya bang, apa dia bang? Dia nak subuh air ke, minum ke, masuk bilik ke, macam-macam lah. Kena ikut lah. Jangan ukit. Alah, kita sedang solat ni. Allah, tak tahu ke kita sedang solat? Dosa. Sedangkan kau nak solat sunat, tapi membantah kata suami, dosa dah. Dosa dah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wanita kena tahu semua ni. Tanggungjawab dengan suami. Jangan ukit, tak boleh. Apabila wajib di sisi Allah, baru tidak wajib di sisi suami. Macam solat wajib, di sisi Allah wajib.
maka tak perlu patuh kepada suami. Suami kata jangan solat, tak boleh sebab ini solat wajib. Tutup aurat itu wajib di sisi Allah. Maka kena tutup aurat. Kalau suami kata jangan tutup, tak boleh, kena tutup. Tapi kalau wajib di sisi suami, sunat di sisi Allah, kena tinggal sunat di sisi Allah. Seperti solat sunat. Bila perintah suami itu wajib, maka sunat dengan Allah kena tinggal. Itu kedudukan suami. Tinggi. Kalau buat dosa lah kau. Sebab itu, apabila Rasulullah melakukan Isra' dan Mi'raj, Allah membuka pintu neraka, maka yang paling ramai dalam neraka ialah wanita. Wanita. Ingat bro. Yeah. Rahman. Mengasih. Zai. Wah, terima kasih banyak. Bagi rakan-rakan yang sedang memandu, hati-hati di jalan raya. Bagi yang on the way balik kampung, sentiasalah berzikir dan berdoa. Janganlah pasal Hindustan sangat dalam kereta tu. Janganlah pasal lagu rock kepok ke Allahu Akbar. Jangan lalai semasa menandu, jangan lalai. Dan jangan melalaikan anak-anak dan isteri dalam kereta. Jangan melalaikan. Perjalanan itu jauh. Perjalanan nun jauh di sana. Jauh tu. Hati-hati memandu. Hati-hati mandu. Kalau rasa letih mesti berhenti, tak ada masalah. Bukan ada apa ni punch card pun kena sampai rumah kan. Slow lah. Macam tu lah. Ya Cici, apa khabar Cici? Selamat puasa, selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Cici beraya di mana? Kampung di mana? Wah, Cici beraya di mana? Hey Andy, ya. Selamat Hari Raya semua rakan-rakan. Walaupun awal tak awal dah, boleh dah. Alhamdulillah tu encam. Ya Cici, alhamdulillah, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Semoga menjadilah raya tahun ni. Tema kala apa tahun ni Cici? Tema. Orang perempuan ni belum puasa dah bincang tema dah. Tema dah. Tu ikut je lah. Tema nenek kau. Tema nenek kau. Dia buat balik baju. Itulah temanya. Tema. Jadi taat kepada kedua ibu bapa. Apa kelebihannya? Taat kepada suami. Apa kelebihannya? Apa kelebihannya? Jadi bagi wanita, Rasulullah kata mana-mana wanita yang solat 5 waktunya cantik, yang puasa bulan Ramadannya cantik, taat kepada suaminya cantik, pilihlah pintu surga mana. Tak sebut pasal ibu bapa, tak sebut. Bagi wanita tak sebut. Tidak kata Rasulullah sebut satu lagi taat kedua ibu bapa. Tidak. Bagi wanita cukup dengan mentaati suami, puasa bulan Ramadan dan solat 5 waktu cantik, pilihlah pintu surga kau nak yang mana. Cici. Ingat Cici. Itu je. Tapi taat kepada suami itu. Tapi suami lain. Suami banyak. Suami mesti taat kepada ibu bapa. Bukan taat semasa ibu bapa hidup. Ibu bapa mati pun dia kena taat lagi. Dan dia kena menjaga ibu bapa dia masa hidup, masa sakit, masa mati, sehingga dia mati. Itu bagi laki-laki. Bagi laki tu pun belum tentu lagi masuk surga, belum tentu. Tapi bagi wanita, awal-awal lagi diberi lampu hijau. Lampu hijau macam baju ni. Untuk wanita masuk syurga. Tak nak lagi macam tu. Patuh kepada suami lah. Patuh. Tapi suami saya tu kedekut tak hidup masin. Tak tahan saya tu. Saya tak ada suami tu. Tak ada suami, mana tak ada derhaka kepada suami. Cantik, senang lah masuk syurga. Taat kepada kedua ibu bapa. Tapi tak ada pahala lah. Sebab apabila buat tarik kepada suami, dapat pahala wajib. Dapat pahala. Macam tu lah. Tak ada yang tu. Pahala kebajikan kepada suami tak ada lah bagi orang tak ada suami. Rugilah. Lebih kurang lah macam tu. Lebih kurang macam tu. Banyak benda rugi. Tapi tak apalah. Itu semua ketentuan daripada Allah SWT. Saya yatim tu. Atuk pun sama juga. Atuk yatim piatu. Mak dah meninggal. Bapak dah meninggal. Nenek kau ada. Nenek kau ada. Jok. Jaga diri baik-baik Cici. Bagi orang yang yatim piatu, jangan risau. Dia masih ada Allah di sisinya. Allah akan menjaga. Sebab itu anak yatim piatu ini special. Tak boleh dienaya. Jelas perintah Allah. Jagalah anak yatim piatu.
Murah rezeki dengan anak yatim piatu. Cantik. Lili, apa khabar Lili? Apa khabar Lili? Apa khabar? Jadi itulah, apabila kita menyebut hablu minallah, hablu minannas, hablu minallah itu hubungan kita dengan Allah. Solat 5 waktu, ya. Puasa bulan Ramadan, ya. Keluar zakat, ya. Menunaikan fardu haji, ya. Sedekah, ya. Zikir, ya. Baca Quran, ya. Tapi hablu minannas ialah hubungan dengan manusia. Hubungan manusia ni berbeza. Kalau lelaki dengan kedua ibu bapanya mesti tempat tertinggi selepas Allah, selepas Rasulullah, maka dia kena taat kepada kedua ibu bapa. Bagi wanita, dia kena taat kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada suami dan baru ibu bapa. Ibu bapa yang keempat. Alhamdulillah sihat Lili, sihat. Raya mana Lili tahun ni? Raya kampung mana? Seronok balik kampung ni. Balik kampung raya ni, jam di kampung. Maklumlah kereta tak boleh selisih. Orang Kuala Lumpur balik bawa laju, jalan sempit. Dia pakai kedah je. Orang di kampung ni muar. Muar seronok pergi muar. Seronok atau pergi muar, makan mi udang muar. Allah sedapnya. Tapi jauh perjalanan. Jauhnya nak sampai muar. Dah sampai dah muar. Pergi dekat stesen bas tu. Banyak kedai situ. Mi udang dia. Udang penuh. Bukan mi yang penuh. Udang yang penuh. Udang yang penuh. Sekejap ada kom pula ni. Mi Bandung. Ya, mi Bandung. Tapi atuk panggil mi udang. Mi udang, mi Bandung. Seronok mi Bandung, mi udang. Mi udang. Seronok makan. Muar, itulah muar. Muar, cantik mana muar ni. Seronok, nyaman orang muar ni. Nyaman. Daripada muar pergi Indon tak jauh kan. Naik bot je. Sampai muar. Terima kasih Ismail, terima kasih. Terima kasih atas pembelian. Terima kasih banyak. Siapa nak tengok produk Atuk, tekan beg kuning tu, tekan tu, tengok produk Atuk. Tengoklah produk situ, bacalah dia punya description. Itu produk Atuk. Atuk membuat produk ini adalah sunnah. Wangi-wangian ini sunnah. Atuk memilih wangian kasturi sebagai produk Atuk. Wangian kasturi ini banyak fadilatnya. Terima kasih bang. Banyak fadilatnya. Seperti satunya sunnah, of course lah. Yang kedua, wangian kasturi ini adalah boleh mengeluarkan makhluk-makhluk halus, boleh mencegah kita daripada diganggu makhluk halus apabila kita guna wangian kasturi. Orang brand lain dia panggil kasturi kijang. Tu tak nak pakai kasturi kijang, tu nak pakai kasturi duha. Sebab apabila kasturi duha berarti waktu solat duha. Dan kasturi Maryam berarti untuk wanita. Apabila sebut Maryam tak payah cakap lah untuk wanita kan. Maryam kan wanita. Tapi sempena nama ambil seorang wanita hebat, iaitu ibu syurga. Ibu syurga. Itulah contoh. Jadi kali ni bolehlah berwangi-wangian. Tapi kalau hantar sekarang sampai lepas raya dah. Sampai lepas raya. Tapi wanginya sama. Sampai sebelum raya atau lepas raya, insya-Allah Atuk jamin wanginya sama. Ingredient ciptaan Atuk. Ciptaan. Memang ada kelainan lah dengan orang lain. Ada sikit-sikit kelainan. Sikit-sikit kelainan. Jadi siapa yang berminat, tekan beg kuning itu. Tekan beg kuning. Tengoklah produk Atuk. Ada 2-3 produk. Biskut pun ada. Tapi sampai lepas raya lah biskut. Biskut pun handmade. Buat sendiri. Anak bongsu buat. Anak bongsu sedap. Ingredient dengan bahan-bahan yang eksklusif. Bukan bahan-bahan yang harga murah. Ya, Masita. Wah, Masita. Nama Masita hebat. Masita dengan Asia. Masita. Masita ni tukang sikat. Masita. Masita. Bukan nama orang. Habis orang tak nama boleh juga. Ismail bin Yusuf, apa khabar? Apa khabar weh? Orang Kelantan panggil weh. Kalau Ismail dia panggil weh. Weh apa khabar weh? Weh apa khabar? Weh apa khabar? Azri. Ya Azri, terima kasih. Terima kasih kerana join Atuk. Sembah-sembah hari ini, apa kelebihan mentaati atau berbakti kepada kedua ibu bapa?
Itulah tajuk kita hari ini, sesuai dengan nak balik jumpa ibu bapa di kampung. Banyak faedah yang diperolehi. Banyaknya. Ya, Kamarul Arifin. Terima kasih. Munir, apa khabar Munir? Terima kasih. Joya tu. Terima kasih. Banyak kelebihan. Itu banyak kelebihan. Jadi kalau soal sedikit krisis dengan suami, isteri kena mengalah tau. Kena mengalah. Jangan nak ambil menang je. Dan terutama minta maaf cakap lah, isteri-isteri yang bekerjaya ni agak cengih sikit dengan suami. Dosa bro. Dosa. Dunia ni berapa lama sangat je? Sekejap je. Sekejap je. 50, 60 habis lah. 70 dah kerepot dah. Dah pencen dah. Nak masuk kubur dah masa tu. Jadi kalau dia buat dosa dengan suami, Allahu Akbar. Dulu lagi tak sempat minta maaf dengan suami. Suami meninggal pula. Jangan, jaga wanita, jaga. Jaga. Kenapa wanita ramai dalam neraka? Kena jaga. Dia jaga, taat kepada suami. Taat kepada suami itu penting, penting sangat. Penting sangat. Sehingga cara Khadijah berhubung dengan Rasulullah. Khadijah tidak pernah bercakap dahulu kalau Rasulullah tak bercakap. Ya, daripada first day dia kahwin sehingga dia wafat. Itulah Khadijah. Khadijah tak pernah bertanya nak minum ke, ya Rasulullah nak makan ke, tak pernah bertanya. Dia lihat wajah Rasulullah saja dia tahu. Oh, suamiku nak minum. Dia bila Rasulullah balik daripada dakwah ataupun balik daripada berniaga, buka pintu aja, dia tengok Rasulullah bagi salam, dia jawab salam. Rasulullah kata assalamualaikum. Ya zaujah, ya isteriku. Waalaikumsalam, Khadijah jawab. Terus pergi ke dapur. Dia tengok wajah, oh ni nak minum, dia buat keluar air. Dia tengok wajah, ini nak roti, dia keluarkan roti. Sampai tahap tu dia mempelajari peribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu cara Khadijah, tak pernah makan. Sebab itu Khadijah ni tersohor, tercatat di surga nanti sebagai istana yang paling diam. Bukan sunyi, bukan. Istana yang paling diam. The only wanita di surga yang mendapat istana diam, iaitu istana yang damai. Kerana apa? Kerana Rasulullah, kerana Khadijah tidak pernah mengangkat tinggi suara lebih kepada Rasulullah. Tak pernah. Cengeng tak pernah. Mocong tak pernah. Inilah sifat ibu syurga. Khadijah tidak pernah bercakap tinggi suara. Tidak pernah dengan Rasulullah. Dan Khadijah ini banyak diam daripada bercakap dengan Rasulullah. Sebab itu dia mendapat syurga yang diam. Mendapat bangunan syurga yang diam. Tirulah Khadijah kalau nak masuk syurga. Ya Saudah, tiru Rasulullah. Bin dia tiru Rasulullah, tiru Khadijah. Hebatnya. Itu tak masuk lagi cerita pengorbanan Khadijah dalam dakwah Islamiah. Ya, orang yang memberi kekuatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa menerima ayat yang pertama Iqra, balik ke rumah dengan menggigil, ialah Khadijah. Khadijah bukan anak dara, bukan. Khadijah dah janda. Jangan kata dia berhebatlah, dia anak dara, bukan. Khadijah janda. Kalau nak kira dia ada pengalaman dengan suami yang lain. Tapi dengan Rasulullah dia hebat. Pengorbanan dia, habis harta dia. Khadijah ni adalah wanita Quraisy yang paling agung di Mekah pada masa itu. Wanita Quraisy yang paling kaya pada masa itu. Wanita Quraisy paling yang dihormati. Paling dihormati Khadijah ni. Oleh pembesar-pembesar Quraisy. Kita harus ingat Abdul Muttalib itu raja kepada Mekah. Raja kaum Quraisy, raja orang Quraisy, Abdul Muttalib. Atuk Nabi. Bukan calang-calang orang. Rasulullah ni bukan calang-calang orang. Keturunan raja-raja besar. Besar. Dan kita harus ingat Aminah ini, ibu kepada Rasulullah, kahwin dengan Abdullah, anak kepada Abdul Muttalib, anak kepada Abu Talib, anak kepada Abu Talib, Abdullah.
Aminah ini adalah tersohor dengan wanita yang paling suci pada masa itu. Pada masa itu wanita paling suci, paling agung, itulah Aminah. Sebab itu dia melahirkan seorang Rasulullah yang terakhir. Bukan calon-calon ibu, bukan. Dan Abdullah ini ada sirah dia. Apabila nak melahirkan Abdullah masa mengandung. Masa dulu mana boleh scan lelaki ke perempuan. Jadi atuk dia kata, aku nak anak laki-laki. Kalau dapat anak lelaki, aku nak sembelih dia. Itu masa tu. Maka setelah lahir dapat sungguh anak lelaki. Itu Abdullah, bapa kepada Rasulullah. Tapi masyarakat pada masa itu memberi nasihat supaya tukar dengan unta. Dia buat dua pilihan, dua bekas. Korban Abdullah atau korban unta. Satu unta. Maka cabut kali pertama dapat Abdullah, maka kena ambil 100 ekor unta. Cabut kedua 100 ekor unta. Sehingga ke 10 baru cabut Abdullah yang lepas. Terlepas. Jadi 900 ekor unta disembelih oleh Abdul Muttalib. Orang kaya di Mekah. Kaya Abdul Muttalib. Bukan sembarangan atuk. Orang hebat. Orang hebat. Tapi sejarah sembelih ini, Allahu Akbar. Jika kita menjalurkan sembelihan yang pertama ialah di antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Allah telah mengutuskan supaya sembelih Nabi Ibrahim, sembelih Nabi Ismail. Maka walaupun anak yang pertama daripada Siti Hajar, walaupun sudah umur 90 tahun baru dapat Nabi Ismail, maka perintah Allah diteruskan. Maka saat akhir ditukar dengan kibas. Itulah permulaan. Sebab Nabi Ibrahim ini keturunan Nabi Muhammad. Nabi Ismail ini keturunan Nabi Muhammad. Jalur dia di situ. Ya, keep up. Join. Terima kasih. Kap, Assalamualaikum tu. Salam Ramadan. Waalaikumsalam. Duha. Salam akhir Ramadan. Amin. Jadi apabila datang selepas Nabi Ismail ditukar dengan kibas untuk disembelih, datang kepada generasi Abdul Muttalib. Sembelih Abdullah, bapa Rasulullah, ditukar dengan unta. Maka lahirlah Nabi Muhammad. Maka lahirlah Fatimah. Lahirlah Hasan dan Husain. Apa jadi kepada Husain? Bukankah Husain disembelih? Akhirnya disembelih. Generasi yang keempat. Allahu Akbar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah sejarah. Maknanya keturunan Nabi Ibrahim ini akhirnya disembelih juga. Akhirnya. Sedikit Indonesia. Akhirnya begitu. Nak berbalik kepada Khadijah tadi. Khadijah ni ibu wanita. Ibu wanita di syurga. 4 orang. Khadijah. Hebatnya. Apabila Rasulullah balik, buka pintu saja. Dia duduk. Dan dia duduk. Buka riba dia. Suruh Rasulullah baring atas riba. Inilah ibu syurga. Kita buat ke macam tu? Balik lah? Balik. Okey. Itu je lah. Kalau tidak, siapa balik tau? Ibu syurga ke macam tu? Ya, you masak. Sakdah. Khadijah buka ribanya untuk dibaring oleh Rasulullah. Dan suami baring atas riba isteri lah paling sedap sekali. Nyenyak sekali. Tak percaya buat. Bulan puasa ni janganlah. Malam-malam buat. Apabila satu hari Rasulullah pulang daripada berdakwah, Khadijah melihat Rasulullah penat. Ya Rasulullah, rehatlah. Dan dia bagi riba paha dia. Paha dia, maka Rasulullah pun baring atas paha Khadijah. Tak berapa lama dia terlelap. Semasa dia terlelap, menitik air mata Khadijah di atas wajah Rasulullah. Allahu Akbar. Romantiknya Khadijah dengan Rasulullah. Nansari. Setelah menitik, Rasulullah membuka mata. Ya Khadijah, adakah kau menyesal kahwin denganku dan berjuang di jalan Allah? Khadijah kata, tidak ya Rasulullah. Tapi kalaulah aku ada lagi hartaku, aku akan berikan semuanya untuk mengembangkan agama Allah. Jika aku wafat, kau ambillah tulang-tulangku untuk kau jadikan peralatan untuk meneruskan
agamamu, untuk meneruskan agama Allah yang kau pimpin ini. Ambillah tulang-tulang. Wah, hebat kan ibu syurga? Ibu syurga. Kita bolehkah macam tu? Tanyalah, buat dada tanya selera. Itu dapat suami yang baik. Rasulullah ni suami yang baik. Suami yang baik. Suami yang baik. Bagaimana suami yang tak baik? Seperti Firaun. Jahat. Jahat, bunuh orang. Tapi Asia tetap patuh kepada Firaun. Patuh. Asia patuh. Asia tidak pernah minta cerai dengan Firaun. Tidak pernah. Sebab itu Asia jadi ibu syurga. Siapa kata dapat suami yang tak baik, maka dia akan masuk neraka? Tak ada. Dosa adalah suami-suami. Isteri dapat pahala, dapat masuk syurga. Dapat masuk syurga. Ismail Hasan, ya. Sehingga dia masuk syurga. Sehingga dia dibunuh oleh suaminya sendiri. Kita tak salah sikit minta cerai. Salah sikit minta cerai. Itu yang susah masuk syurga tu. Itu yang ramai pergi neraka tu. Wrong way, bro. Wrong way. Wrong way. Ni ada sikit Allah, suamiku tak betul, suamiku jahat, suamiku ni. Firaun tak jahat ke? Tapi kenapa Aisyah tak minta cerai? Kenapa? Kerana dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Agama Nabi Musa alaihissalam. Agama Nabi Musa. Ya, Hasnah. Nak masuk syurga, kalau suami agak-agak tak betul, ingatlah Asia. Ingat Asia. Surprise planet. Terima kasih. Cikali. Itu baru introduction. Terima kasih banyak. Jadi untuk meneruskan, kita baca surah Al-Fatihah. Dan kita niat dalam bulan Ramadan, akhir-akhir Ramadan ini, kita niat pahala Al-Fatihah yang kita baca, semoga Allah sampaikan kepada Rasulullah SAW. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dan juga sahabat keluarga baginda. Dan Allah sampaikan pahala Al-Fatihah yang kita baca. Ya Farida, ya, sampai kepada semua Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Dan juga sampai kepada kedua ibu bapa kita. Ya Allah, sampaikanlah pahala Al-Fatihah kepada kedua ibu bapa kami, yang masih ada ataupun yang sudah pun meninggal dunia. Kepada diri kami, kepada diriku, semasa membaca Al-Fatihah, peganglah sebelah kiri, jantung ada. Sebab kita hadiah Al-Fatihah juga kepada kita. Pegang sebelah kiri, letak tangan di sebelah kiri, jantung. Semoga Allah memberi kesihatan kepada kita semasa membaca Al-Fatihah. Dan sampaikanlah pahala Al-Fatihah kepada diriku, isteriku, atau suami, anak-anak, rakan-rakan, sahabat, jiran-jiran, rakan-rakan quote of the day, rakan-rakan setia atau tak setia yang bersama dengan Atuk siang hari, saban minggu, saban pagi. Semoga mendapat pahala Al-Fatihah yang Atuk baca, rakan-rakan baca. Dan juga kepada muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah mati, daripada Nabi Adam sampai sekarang. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih banyak. Amin. InsyaAllah. Terima kasih. Allahu Akbar. Kita pergi ke tajuk kita. Baru nak masuk tajuk. Dah hampir 1 jam baru nak masuk tajuk tu. Oi, seronok tajuk. Okey, dalam soal hablu minan nas, hablu minallah. Hablu minallah iaitu soal-soal ibadat kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Rukun Islam dan rukun iman. Tetapi hablu minan nas ialah soal-soal hubungan kita dengan sesama manusia. Dan tajuk kita hari ini ialah berbakti kepada kedua ibu bapa. Apa kelebihannya? Kupkat tu. Apa tu solat sunat kafarah? Macam cara mengerjakannya. Kafarah. Nanti Atuk ceritakan. Panjang cerita tu. Kafarah. Surat kafarah. Nanti Atuk ambil masa ya. Atuk pun kena study juga detail tu. Takut silap. Nanti kok buat sesilap pula. Ya, InsyaAllah remind Atuk. Esok ke lusa ke. Solat kafarah. Di antara kebaikan kebaikan kita
berbakti kepada ibu bapa ialah berkat dalam hidup. Berkat dalam hidup. Ini yang mahal ni. Berkat dalam hidup. Jadi dalam soal hubungan manusia dengan manusia, kita satunya mesti terus berbuat baik, terutama kepada kedua ibu bapa. Terutama kepada kedua ibu bapa. Ibu bapa kita merupakan orang yang sangat penting dalam hidup kita. Dia telah membesarkan kita sejak kecil. Sebelum kita masuk persekolahan lagi, justru mendapat keberkatan dari kedua orang tua kita amat diperlukan. Kita perlu mendapat redha dan keberkatan daripada orang tua kita. Perintah Allah Subhanahu Wa Taala berbuat baik kepada ibu bapa. Berbuat baik kepada ibu bapa ni perintah Allah. Bukan kerana sayang kepada apa, bukan. Bukan kerana rindu kepada ibu bapa, bukan. Kerana ini perintah. Sama dengan perintah solat. Kalau tak buat dosa, perintah dengan ibu bapa, itu perintah. Perintah. Bukan kerana nak balas budi. Ada orang kata aku nak balas budi, tak perlu. Itu tak perlu. Jangan niat begitu. Itu perintah. Perlu kita ingat bahawa Allah SWT memerintahkan hambanya agar berbuat baik kepada ibu bapa. Mentaati mereka selagi dalam perkara yang diperintah tidak bercanggah dengan syarak. Bukan suka-suka kita perlu taat kepada mereka, tapi ia adalah perintah Allah. Bila perintah tak buat dosa. Itu saja, senang. Hari ini kerana ibu bapa yang telah mencurahkan banyak jasa dan bakti yang amat besar kepada anak-anak sehingga mereka berkorban nyawa, tenaga, harta untuk membesarkan anak-anak. Bukan senang. Bukan senang, bro. Bukan senang. Bukan senang. Perintah yang dimaksudkan semana yang difirman oleh Allah SWT yang bermaksud, dan kami mewajibkan manusia berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Ibunya telah mengandungnya dengan menanggung kelemahan demi kelemahan dari awal mengandung hinggalah akhir menyusunya, dan tempoh menceraikan susunya ialah dalam masa 2 tahun. Dengan yang demikian, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua ibu bapamu. Ingatlah kepada Allah, ingatlah kepada aku juga tempat kembali untuk menerima balasan. Kita ingat, apabila kita berbakti, apa balasannya? Apabila kita tidak berbakti, apa balasannya? Balasan tetap ada. Balasan tetap ada. Ingat pada balasan yang ada. Malah berbuat baik pada ibu bapa merupakan perkara amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berbuat baik kepada ibu bapa ni paling dicintai. Paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Mas'ud, yang mana beliau berkata, aku bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah amalan paling dicintai Allah Subhanahu Wa Taala? Lalu baginda menjawab, mengerjakan solat pada waktunya. Yang paling dicintai oleh Allah SWT ialah mengerjakan solat pada waktunya. Tak kira lah awal ke lewat ke, tapi solat asar dalam waktu asar. Dalam waktunya. Aku bertanya lagi, kemudian apa? Baginda menjawab, berbuat baik kepada ibu bapa. You tengok, selepas solat saja berbuat baik kepada ibu bapa. Pentingnya berbuat baik kepada ibu bapa. Selepas solat buat baik. You bayangkan kalau tak solat kafir, kalau tak solat masuk neraka. Tapi selepas solat perintah dia ialah berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Berat, bro. Berat. Kemudian baginda menjawab, aku bertanya lagi, kemudian apa? Baginda menjawab, jihad di jalan Allah. Jadi 3 perkara. Solat, buat baik kepada ibu bapa, dan jihad ke jalan Allah. Peperangan. Jihad. 3. Itulah kedudukan ibu bapa. Kedudukan ibu bapa. Besar. Jadi berbakti kedua bapa ini adalah penting. Penting. Selepas daripada hukum solat. Solat tu wajib. Tak ada solat, tak ada Islam. Tak ada solat, tak ada Islam. Itu membezakan antara orang Islam dengan bukan Islam. Solat. Bukan puasa, bukan. Bukan zakat, bukan. Bukan naik haji pergi Mekah, bukan. Walaupun orang kafir tak boleh pergi Mekah, kita boleh pergi Mekah. Tak beza pun. Dari segi Allah SWT, dia melihat kepada solat dulu. Solat dulu. Jadi yang pertama, berbakti kedua ibu bapa ialah kerana perintah Allah dan mendapat barakah. Kerana kita nak kepada barakah.
Barakah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sembang-sembang pagi hari ini bersama dengan Atuk. Hari ini 20 hari bulan. Adakah esok raya atau lusa raya? Siapa betul? Siapa betul? Ya, Hasimah. Hasimah dad join. Terima kasih. Selamat berpuasa hari-hari terakhir. Siang hari banyaklah berzikir, baca Al-Quran, bertadarus. Siapa yang sudah pun khatam, alhamdulillah, terima kasih, tahniah, congratulations. Siapa yang tak lepas, tak miss solat tahajud, cantik. Cantik. Siapa yang belum pernah buat, malam ni buatlah. Solat tahajud. Solat tahajud kena buat. Siapa yang belum buat duha bulan Ramadan, pahalanya macam pahala wajib. Buat bro, buat. Siapa belum buat duha? Ibu dah buat duha belum? Hasimah, apa khabar? Kena buat duha. Cik Mi, Cik Mariam. Wah, Cik Mariam samalah dengan ni. Ini Kasturi Mariam. Nama Mariam lah tu. Kasturi Mariam ni. Ini kasturi duha untuk lelaki. Kasturi Mariam untuk wanita. Bau wangi. Wangi. Kasturi yang disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kata pakailah wangi-wangian. Wangi-wangian. Tapi untuk wanita jangan berlebih-lebih. Haram. Wanita yang memakai wangi-wangian berlebih-lebih haram. Lebih-lebih lagi niat pakai untuk untuk memikat laki-laki. Haram terus. Haram terus. Jadi atuk buat mengikut rengan-rengan, lembut, tapi wangi, menarik. Itulah untuk Maryam, wanita. Cantik. Jadi pakai ikut sunnah. Nak solat duha pakai kasturi. Nak tidur malam kenakan wangian kasturi. Kasturi. Bagi laki-laki boleh, keras sikit boleh. Laki-laki boleh keras sikit, kuat sikit. Itu cara Rasulullah. Rasulullah kata berbelanjalah sikit. Berbelanjalah sikit untuk wangi-wangian. Itu Rasulullah suruh. Berbelanja sikit untuk wangi-wangian. Dan yang paling menarik ialah beli kasturi duha dan kasturi Maryam ini untuk diserkah di masjid. Akan mendapat pahala. Pahala jariah. Selagi dipakai, selagi dapat pahala. Selagi dipakai, selagi dapat pahala. Bayangkan. Berapa puluh orang yang boleh pakai wangian yang kita letak di masjid. Dia rugilah tidak mengamalkan sedemikian rupa. InsyaAllah. Amin. Amin. Ya Mak Nur, apa khabar? Apa khabar Cik Hamid? Cik Hamid. Minah Yaakob. Cik Minah, apa khabar? Aminah is nama ibu Rasulullah. Nama agung. Nama agung. Hawa Khalisah. Hawa. Ya, terima kasih. Terima kasih rakan-rakan dari Indonesia. Ramai rakan-rakan dari Indonesia, dari Singapura. Terima kasih banyak kerana sudi juga Atuk. Tak jemu-jemu mendengar Atuk cakap. Kalau kurang faham, tolonglah tegur Atuk. Dan rakan-rakan daripada Sabah Sarawak, yang telah membeli, ramai daripada Sabah Sarawak sudah membuat pembelian produk keluaran Atuk ini. Ya Cik Yusof, ya Aziza, apa khabar Aziza, Abdul Aziz. Terima kasih banyak. Rakan-rakan daripada Sulawesi, Thailand, Sawadee Cup, Sawadee Cup Thailand. Terima kasih banyak. Daripada India pun ada. Terima kasih banyak. Daripada Bangladesh pun ada. Ini semua yang pernah datang Malaysia cakap Melayu ni. Dia fahamlah Melayu. Bangladesh pun ada. Terima kasih banyak kerana sudi menjenguk, menjadikan rakan dalam Quote of the Day bersama dengan Atuk ini sebagai program khusus anda setiap pagi jam 10 pagi. InsyaAllah. Amin. Semoga memberi manfaat, memberi faedah kepada anda semua. Tajuk kita hari ini, apa kelebihan kita berbakti kepada ibu bapa? Yang pertama ialah mendapat barakah daripada ibu bapa dan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua ialah dipanjangkan umur. Siapa yang berbakti kepada kedua ibu bapa dipanjangkan umurnya. Amin. Siapa nak mau panjang berbakti kedua ibu bapa? Berbakti kepada kedua ibu bapa. Umur adalah amanah besar yang mesti dipelihara. Umur ini tak boleh dijual beli. Tak boleh. Tak boleh. Umur ni adalah satu amanah besar. Akan ditanya di mahsyar nanti, ke mana umurmu? Ke mana usia mudamu kau buat? Ke mana usia dewasa? Ke mana usia tuamu? Umur amanah mesti dijaga. Apa kamu buat dengan umurmu? Ia harus dimanfaatkan di berbagai dengan sebaik mungkin dengan amalan dan kebaikan-kebaikan yang baik supaya senang kita jawab di pada mahsyar nanti. Fifi, apa khabar? Asyah, apa khabar? Asyah, itulah nama ibu syurga, isteri Firaun.
Hebat Asia. Norizan. Norizan. Norizan Nasir. Mia, apa kabar Mia? Jadi umur itu amanah, akan ditanya. Bukan saja harta akan ditanya, umur juga akan ditanya. Kemana umur remajamu? Allahu Akbar. Lama tak bertegur siapa? Itulah Asia. Apa khabar? Selamat berpuasa. Beraya di mana tahun ni? Kampung-kampung. Di mana kampung mana? Hebat. Kalau dah drive, khabar baik. Baru balik umrah package 22 hari. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Semoga mendapat umrah mabrur. Allahu Akbar. Hebatnya orang yang menjadi tetamu Allah. Tetamu Allah. Allah hebat. Hebat. Tetamu Allah. Saya beraya KL. Beraya bukan beraya di kampung lah. Beraya di KL. Di mana-mana pun boleh. Alhamdulillah. Masih terasa lah tu. Bau wangi raudah masih terasa. Terasa tu. Atuk pun duk fikir juga. Atuk ada ramai dah minta supaya keluarkan bau wangi raudah. Ini bau wangi kasturi. Dia nak bau wangi raudah. Sebab bagi orang yang dah pergi umrah, pergi haji, memang dia rindu dengan bau wangi raudah. Itu. Balik dah kampung seminggu, minggu lepas. Balik awal lah. Balik awal kampung. Jadi beraya di KL. Beraya KL. Jadi kita akan buat juga sekarang kita ada kasturi duha dan kasturi Maryam untuk muslimat. InsyaAllah dimurahkan rezeki. Atuk akan buat raudah duha dengan raudah Maryam. Bau raudah. Raudah ni bagi muslimat dan bagi orang yang pernah berada di raudah, maka dia akan rindu kepada bau wangi-wangian raudah. Ingat, bau wangian raudah ini adalah juga bau yang kesukaan Rasulullah. Raudah ni tempat Nabi beribadat. Tempat Rasulullah beribadat. Wanginya itulah. Wanginya itulah hebat. Asia, alhamdulillah. Ya betul, rindu sangat Mekah dan Madinah. Raudah. Betul lah sekali. Hebat. Semoga mendapat pahala yang besar dan mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur Asia. Hebat. Alhamdulillah. Bersyukurlah kerana kesempatan itu diperolehi oleh Asia. Ramai lagi orang yang tak sempat, tak bersyukur. Tak sempat untuk menunaikan umrah dan haji. Ataupun duk minta juga tu. Nenek kau dah tanya. Saya berjemaah baru ni 8 orang. Alhamdulillah, buat jemaah. Lagi hebat. Lagi jemaah. 8 orang. Dah pandai buat jemaah dah tu. Ni travel agent lah ni. Cantik. Dapat 2 pahala. Asia pergi buat umrah dapat pahala. Bawa orang mengerjakan umrah dapat pahala. Di samping itu dapat duit juga sikit kan. Okey lah tu. Membantu-bantu apa semua. Allahu Akbar. Hebatnya. Semoga diteruskan. Semoga Allah meringankan, memudahkan usaha-usaha baik dan murni daripada Asia. Amin. Berbakti kepada kedua ibu bapa. Terima kasih. Alhamdulillah. Sama-sama Asia. Iaitu panjang umur. Apa yang lebih penting adalah kualiti amalan yang dilakukan sepanjang hidup kita. Kualiti dalam pengisian setiap saat yang kita lakukan. Every second count. Kita kena ingat umur kita ni jangan kata umur 60, 70, 20, 12, 13. Bukan. You kena kira second. 60 saat. Second. Every second count. Roket dan atik ni dia tanda every second. Setiap 1 detik ditanda. 1 detik ditanda. Berarti every second count. Jadi setiap walaupun sebesar zarah pahala itu, maka akan dicatat. Dan walaupun sebesar zarah dosa itu, dia akan dicatat. Every second. Every second. Every second. Sebab itu kita kena jaga. Hablu minallah. Jaga kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab jangan kita melakukan dosa. Dan dalam masa yang sama, jaga hubungan kita dengan manusia. Hablu minannas. Sebab setiap apa yang kita lakukan, semuanya diaudit, dicatat. Dan akan dibuka daripada mahsyar nanti. Rekod perbuatan kita. Allahu Akbar. Terima kasih. Terima kasih ya Asia. Selamat Hari Raya tu. Sama-sama dan kembali. Dan semua terbaik Atuk. Semoga Allah bantu. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jadi apa yang penting kepada umur kita ialah kualiti umur. Pengisian umur. Bukan nak foya-foya. Bukan nak buang masa apa semua. Ada lagi. Atuk muda-muda dulu pun macam tu juga. Masa lalai dulu. Alah, muda sekali. Bila lagi? Allahu Akbar. Inilah orang yang rugi masa muda. Dihancurkan, dileburkan begitu saja.
Masa muda, kuat, jalan kaki kuat pergi masjid, nak pergi haji, nak pergi umrah masa muda, solat cantik dengan tertib dan ternim. Kalau dah tua sakit lutut, nak pergi haji susah, umrah susah, sakit lutut, baru rasa. Tapi pergilah juga. Pergilah juga, kan? Itulah masa muda tak nak buat. Kata Rasulullah SAW, sesiapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan ditambahkan rezekinya, maka hendaklah ia berbuat baik kepada kedua-dua orang tuanya dan mengeratkan silaturahim. Ini Rasulullah kata. Rasulullah kata, sesiapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan ditambah rezeki. Umur dan rezeki. Cantik kan tu? Umur, rezeki. Apa yang perlukan buat? Iaitu berbuat baik kepada kedua-dua orang tua. Kedua-dua, ayah dengan ibu. Jangan pilih seorang. Aku sayang mak lah, bapak aku tak sayang. Tak boleh. Tak boleh. Aku sayang bapak, mak tak sayang. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh dipisahkan. Tak dipisahkan. Adalah mereka panjang umur. Itulah. Jadi kedua-duanya orang tua dan mengeratkan silaturahim. Minta diri dulu tu. Terima kasih Asia kerana sudi singgah dengan sepatah dua kata daripada Datuk. Orang hebat. Semoga lebih berjaya, lebih sukses. Amin. Amin. Dalam hadis lain ketika ditanya, siapa orang yang paling baik ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, iaitu orang yang panjang umurnya. Orang yang paling baik ialah orang yang panjang umurnya. Dan baik amalannya. Sedangkan orang yang paling buruk adalah mereka yang panjang umurnya tapi buruk amalannya. Bukan pendek umur. Bukan pendek umurnya maka dia buruk. Tidak. Orang panjang umur ni ada dua. Panjang umur, baik amalannya, itu orang terbaik. Dan orang paling buruk ialah panjang umurnya tapi buruk perangai. Itu orang paling buruk. Bukan orang umur meninggal 20 maka buruk. Bukan. Dia kira panjang umur. Kalau panjang umur amalan baik, maka baiklah dia. Panjang umur amalan buruk, maka buruklah dia. Macam tu. Macam tu. Itulah kata Rasulullah. Setiap orang Muslim juga perlu sedar kematian akan datang tanpa diduga. Tarikh kematian itu adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah menjadi fitrah manusia mencintai harta dan kesenangan dunia dan juga menyukai umur yang panjang. Bahkan semakin usia bertambah, keinginan terhadap hal itu semakin bertambah. Allahu Akbar. Na'udzubillah. Cinta dunia, minta umur panjang, nak berfoya-foya. Raja Balang, apa khabar Raja Balang? Clone technology, clone tech. Terima kasih. Kata Rasulullah, ketika anak Adam semakin tua, dua perkara semakin besar juga bersama, iaitu cinta harta dan panjang umur. Ketika anak Adam semakin tua, maka dua perkara juga berkembang, iaitu cinta dunia dan panjang umur. Allahu Akbar. Orang yang banyak kebaikan setiap kali usianya bertambah, padahal juga bertambah, pahalanya juga bertambah. Orang yang banyak kebaikan setiap hari bertambah umurnya, setiap hari bertambah pahalanya. Darjatnya dinaik di sisi Allah juga semakin tinggi. Sebaliknya seburuk-buruk manusia adalah orang yang panjang umurnya dan buruk amalannya. Na'udzubillah. Berbohong, makin tua makin kuat berbohong. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Supaya diberi hidayah. Sesiapa yang menghabiskan masa hidupnya untuk kebaikan, dia akan menjadi manusia yang beruntung dan berjaya. Siapakah orang yang paling berjaya? Adakah orang kaya? Tidak. Adakah orang berpangkat besar? Tidak. Adakah orang yang ternama? Tidak. Tapi siapakah orang yang berjaya? Sesiapa iaitu yang menghabiskan masa hidupnya dengan kebaikan, membuat kebaikan, dan dia menjadi manusia yang paling beruntung dan berjaya. Orang buat baik. Sebab itu apabila ditanya kepada Rasulullah, siapakah orang yang baik? Orang yang baik adalah orang yang berbuat baik kepada orang lain. Hablu minan nas. Oleh sebab itu, keadaan seseorang itu bertambah dan meningkat dari satu kedudukan kepada kedudukan lain hingga dia berasa betapa dekatnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah berbuat baik kepada orang lain. Orang beriman akan berusaha mencari bekalan akhirat dan menambah amalannya. Orang yang beriman berusaha mencari bekalan akhirat
macam anda sedang mendengar tazkirah daripada Datuk, sedang mencari bekalan untuk akhirat. Antara amal soleh paling berkesan untuk dimanfaatkan masa seperti disarankan oleh baginda Rasulullah SAW ialah bersedekah. Bersedekah, menyeru kepada kebaikan. Bersedekah, menyeru kepada kebaikan. Lakukanlah kebaikan seperti Datuk buat ni. Dan mencegah kemungkaran, amal makruf nahi mungkar. Mungkar, berbakti kepada kedua ibu bapa dan mengeratkan silaturahim sesama keluarga dan ukhuwah sesama insan. Sesama insan pun penting. Soal jiran, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mumoi. Itulah penting kepada kita. Untuk itu perlu kita faham bahawa berbuat baik kepada ibu bapa bukan hanya perintah Allah yang perlu kita ikuti, malah ia adalah bonus buat kita jika kita terpilih dipanjangkan umur Allah oleh Allah dan berada dalam berdekatan dengan dapat melakukan kebaikan sepanjang tempoh umur yang diberi. Justru tidak rugi kita berbuat baik kepada ibu bapa sama ada mereka masih hidup ataupun sudah tiada. Segala amalan baik akan dibalas dengan kebaikan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, Zaid, join. Terima kasih. Terima kasih. Apakah kelebihan-kelebihan buat baik kepada ibu bapa? Itulah tajuk kita hari ini. Kau update bersama dengan Atuk hari ini. Di malam bulan Ramadan ini, kita nak balik ke kampung. Nak buat baik kepada ibu bapa. Ia sebagai ibu dan ayah mendengar saja anak akan balik. Betapa terhiburnya hati. Dapat pahala. Niat nak balik dapat pahala dah. Balik dapat pahala. Sepanjang perjalanan mendapat pahala. Kalau jam sikit-sikit tu sabar je lah. Pahala ada sedang mengumpul pahala. Salbiah. Ya, salbiah. Anda sedang mengumpul pahala. Pertama, apa kelebihan berbuat pertama ialah redha dan barakah. Yang kedua, panjang umur. Yang ketiga, iaitu dipermudahkan segala urusan. Sebab itu kita kena selalu telefon kepada mak. Mak, tolong mak. Tolong doa mak. Benda ni macam ni. Mak, tolong mak. Tolong mak. Tolong mak. Kena minta dengan mak. Ni tak telefon tak apa. Itu yang berserabut rumah tangga kau tu. Sebab kau tak mengindahkan. Terutama ibu bapa masih hidup. Rugi orang tidak menggunakan talian hayat ibu bapa. Rugi. Apalagi lebih rugi orang yang tidak berbaik dengan ibu bapa. Allahu Akbar. Dosa besar bro. Dosa berat. Dosa besar. Tak kira lah pakat kau besar mana. Harta kau banyak mana. Allah don't care. Allah don't care. Allah pentingkan kepada berbuat baik kepada ibu bapa. Jangan main-main bro. Dipermudahkan segala urusan bagi orang yang berbakti kepada ibu bapa. Sesiapa yang menjadi keurusan seorang lain mudah. Sesiapa yang menjadi keurusan orang lain mudah, pasti Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Itu juga termasuk dalam sorakah. Termasuk sorakah. Siapa tidak mahu urusan kita dipermudahkan oleh Allah kan? Semua orang nak. Semestinya kita perlu memudahkan urusan orang lain. Tidak kira apa saja kesulitan yang dihadapi oleh sekeliling kita. Kita bantu yang kita mampu. Selebihnya kita harus berdoa agar beban mereka diringankan oleh Allah SWT. Kita bantu. Kita bantu. Dan kita doa, Ya Allah, murahkan rezeki orang tu. Ya Allah, panjanglah umur orang tu. Ya Allah, cepatkanlah sihat orang tu. Ya Allah, amankanlah rumah tangga orang tu. Kita minta macam tu. Kita kena ingat, apabila kita minta macam tu, malaikat berdoa kepada kita. Supaya apa yang kita niat itu kembali kepada kita. Bumirang. Dalam soal memudahkan urusan ibu bapa pula. Tadi kita buat urusan memudahkan dalam soal manusia dengan manusia. Sekarang kalau kita membuat sesuatu yang memudahkan urusan ibu bapa. Seperti bawa ibu ke hospital. Bawa ibu ke hospital. Bawa ibu nak pergi ziarah kawan-kawan dia. Bawa ibu pergi ke pasar. Itu semua adalah memudahkan, memberi kemudahan kepada ibu bapa. Jangan malas. Jangan malas. Ni nak hantar ibu bapa ke hospital pun tak nak. Pergi hantar kau tinggal je macam tu. Allahu Akbar. Itu dikutuk oleh Allah SWT. Sesiapa yang memudahkan urusan ibu bapa, kita harus membantu mereka bila-bila masa jika mereka perlukan pertolongan. Jangan sesekali kita abaikan mereka. Kerana sejak kecil mereka lah membantu kita yang sebuah kekurangan. Berkat sabar dan usaha mereka, kita hidup seperti sekarang. Selain daripada rezeki yang telah diletakkan untuk setiap anak Adam.
Kerana mereka lah menyekolahkan kita, pergi hantar kita ke sekolah dan sebagainya. Kejut bangun pagi, basuh baju, gosok baju, setiap hari, buka buku, buka jadual, macam-macam ibu bapa buat. Sehingga ni engkau bangga dengan degree kau tak tahu. Sebelum kau dapat degree, kau sekolah dia satu je dulu. Bukan terus masuk universiti. Lahir je masuk universiti. Tak ada. Dengar khabar sikit. Ibu bapa Isa yang banyak berkorban demi membesarkan kita. Mereka perlu berjaga dari lena walaupun dibuat mimpi indah demi membasuh sebotol susu kepada kita. Terjaga dek kerana anak merengek, ataupun anak tidak selesa, ataupun anak tidak sihat. Kadang terpaksa berjaga malam bila anak jatuh sakit. Ibu bapa terpaksa berhutang demi membeli susu, lampin, pakaian, dan perkara-perkara yang diperlukan seperti belanja persekolahan dan sebagainya. Mereka lah yang pergi menebalkan muka dia. Menebalkan muka dia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah besar dasarnya. Justru itu Islam sangat menggalakkan anak-anak tidak berkira dengan ibu bapa dalam semua hal. Khidmat, kudrat, wang ringgit untuk diberi kepada ibu bapa yang banyak berjasa kepada anak-anak demi membesarkan anak-anak. Inilah ya Allah begitu marah murka kepada anak-anak yang tidak menghiraukan ibu bapa, tidak mengutamakan ibu bapa, tidak membuat kebaikan kepada ibu bapa. Murka. Di dunia kau mendapat hukuman Allah, di akhirat juga kau dapat hukuman Allah. Allahu Akbar. Na'udzubillah min zalik. Dan seterusnya, berbakti kepada ibu bapa, dimurahkan rezeki. Dimurahkan rezeki. Siapa nak rezeki murah, jumpa ibu bapa. Minta. Sebab doa ibu bapa ni tidak ada hijab. Doa ibu bapa ni secara langsung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Secara langsung. Kalau doa baik, baiklah. Kalau doa buruk, buruklah yang kau dapat. Jangan main. Doa ibu bapa ni berat, diterima oleh Allah. Dimurahkan rezeki. Mungkin tidak perasan bahawa ibu bapa juga adalah sumber untuk memperoleh rezeki yang melimpah ruah. Kerana bila mana kita melakukan suruhan Allah, insya-Allah akan mendapat balasan baik di dunia juga di akhirat. Jadi rebutlah peluang yang ada di depan mata. Jangan kita cari masalah dan menjauhi ibu bapa kita. Mungkin atas sebab perselisihan faham dan sebagainya. Tanganilah secara berhemah dan berlapang dada. Kita juga perlu faham bahawa segala kita ada adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berhak memberi dan menarik rezeki kita yang Dia anugerahkan. Mungkin kita tidak dapat melihat rezeki yang diperolehi secara fizikal semata-mata. Misalnya mempunyai wang berkepuk-kepuk. Tapi jika kita jarang berjumpa doktor dan mengambil ubat farmasi-farmasi pun, ia adalah merupakan rezeki. Sehat juga rezeki. Hati tenang juga rezeki. Rezeki. Bahagia juga rezeki. Rezeki. Panjang umur juga rezeki. Rezeki. Jangan fikir wang ringgit semata-mata. Mungkin kita tidak perasan yang doa ibu bapa sebab kita jauh dari mereka. Kita jauh daripada penyakit. Kita sihat-sihat. Itu juga doa daripada ibu bapa. Membelanjakan duit untuk membayar kos perubatan yang mungkin menghadkan perbelanjaan. Namun bagi mereka yang telah kehilangan kedua ibu bapa tersayang, tertanya-tanya macam mana nak berdoa kepada ibu bapa, jangan risau, insya-Allah segala kebaikan yang dilakukan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Formulanya adalah yakin dan benar akan sampai kepada ibu bapa. Amalan untuk ibu bapa yang telah tiada, pada amalan itu barang siapa yang sudah kehilangan ibu bapa, ia sama sekali tidak menghalang untuk berbuat baik kepada ibu bapa. Iaitu amalan tersebut ialah 3 amalan seseorang yang tidak akan terputus meskipun sudah meninggal dunia, iaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang soleh. Anak yang soleh boleh sentiasa berdoa dan pahala itu akan sampai kepada kedua ibu bapa di alam barzakh. Berdoa sama. Ya Badariah, keep up. Keep up. Yakinlah bahawa segala amalan baik akan dibalas baik oleh Allah SWT. Mungkin bila kita tiada di dunia nanti, amalan baik yang sama akan dikirimkan kepada kita melalui anak-anak kita yang soleh-solehah dengan izinnya akan bertali arus. Kita kena ingat hukum karma. Kalau hari ini kita tidak berbakti kepada ibu bapa, kita tidak bersedekah untuk ibu bapa, kita tidak berbuat baik kepada ibu bapa, tunggu masanya.
Allah kata tunggu masanya, engkau akan kena. Engkau akan dibuat diperlakukan perkara yang sama oleh anakmu. Berat bro. Berat bro. Sebab itu orang yang murka kepada kedua ibu bapa atau awak baik kepada ibu bapa akan mendapat balasan di dunia dan di akhirat 2 kali. 2 kali. Kahan 2 kali. 2 kali mendapat balasan. Jangan main-main. Ya, Ajay. Jangan main. Yakinlah bahawa segala amalan baik akan dibalas baik oleh Allah. Dan mungkin kita tiada dunia nanti amalan baik juga kita akan terima daripada anak kita. Anak kita. Selain itu, anak-anak juga disarankan agar sedekah pahala amalan-amalan soleh kepada arwah ibu bapa kita seperti baca Al-Quran. Kalau kita tak cukup duit, kita sedekah baca Al-Quran, pahala Al-Quran. Baca Qul Huwallah. 3 kali sama baca Qul Huwallah. Dan aku sedekahkan kepada kedua ibu bapa. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 3 kali baca surah Ikhlas sama dengan baca sebuah Al-Quran. Dan niat, ya Allah, sampaikanlah pahala yang aku baca tadi kepada kedua ibu bapaku. Sampai bro. Sampai. Iaitu baca Quran, sedekah, wakaf. Wakaf ni, beli kasturi duha, beli kasturi Maryam, terletak di masjid, niat wakaf, aku wakafkan wangian kasturi duha untuk kedua ibu bapaku. Sampai pahala. Selagi orang pakai guna untuk solat di masjid akan sampai. Ataupun beli dan sedekah kepada angka kita ke apa, akan sampai pahala. Dan pahala itu niat kepada kedua ibu bapa. Allahu Akbar. So macam mana tu? Apabila saya niat kepada ibu bapa, pahala untuk saya tak ada ke? Ada. Pahala untuk kau tak kurang. Pahala sedekah kau niat. Niat sedekah untuk masjid. Kau suri duha. Niat pahalanya disampai kepada kedua bapa, maka akan sampai. Tapi pahala untuk kau dapat juga. Kalau 10 sampai kepada ibu bapa, 10 yang kau tak kurang bro. Itulah kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kata rugilah bagi kepada ibu bapa, kita dapat apa? Engkau dapat dah 10. Contoh, buat baik kepada ibu bapa. Jadi wakafkan perfume ni, ataupun umrah dan sebagainya. Melakukan umrah, sedekah pahala kedua ibu bapa. Melakukan haji, sedekah kepada kedua bapa. Wah, hebat tu bro. Jangan tak buat bro. Jangan tak buat. Mengikut Imam Syafi'i yang berpendapat bahawa sampai pahala baca Al-Quran dan seumpamanya kepada si mati. Imam Syafi'i kata sampai. Namun ada beberapa perkara kurang diambil cakna oleh masyarakat tentang cara berbuat baik kepada ibu bapa yang sudah tiada, iaitu menunaikan wasiat dan hajat mereka yang belum tercapai. Ada juga masalah-masalah lain, hasrat dia yang belum tercapai. Kita kena buat usahakan. Antaranya amalan mulia tersebut menjaga nama ibu bapa agar sentiasa baik dan lindungi oleh anak-anak saudara. Okey, apa kebaikan yang dibuat oleh ibu bapa ni mesti diteruskan oleh anak-anak. Katakanlah ibu bapa kita baik dengan sahabat dia yang ni, kita kena rapatkan dengan sahabat yang ibu bapa kita rapat itu. Kena rapatkan. Kena buat baik. Itu kena berarti kita menyambung kebaikan yang dilakukan oleh kedua ibu bapa kita. Itu penting. Di antara hadis yang menyebut ialah barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya serta dipanjangkan usianya, maka hendaklah ia menyambungkan pertalian silaturahim. Jadi kita sambung balik hubungan silaturahim, hubungan kekeluargaan antara ibu bapa dengan lain tu, kita sambung balik. Kita sambung sebagai anak, walaupun dia orang tu lebih usia daripada kita sambung balik. Ya Nolizat, terima kasih. Rejoin, terima kasih. Terima kasih. Secara tidak langsung, ia juga menyebabkan mereka mengingati kedua-duanya yang telah pergi dan mendoakan keampunan, kesejahteraan untuk berada di alam barzah.
Justru berbaktilah kepada ibu bapa kerana pengejarannya tidak ternilai sekali. Jadi berbakti kedua ibu bapa, setelah dia meninggal kita terus berbakti kepada orang yang dia rapat. Sodibor. Sodibor, apa khabar? How are you, bro? Jadi berbakti Hafiz. Hafiz berbakti terus. Jadi katakanlah bapak kita ni rapat dengan si A, si B, kita pergi rapat dengan dia. Jadi arwah di dalam kubur dia akan suka, terhibur dengan cara yang kita lakukan. Okey, seterusnya, apa kelebihan berbakti kepada kedua ibu bapa? Kita akan habis hari ini sebab tajuk ni penting. Kita akan habis walaupun dah berapa lama dah? Dah sejam setengah dah. Dah 1 jam setengah, tapi kita akan habiskan. Tak mau? Ya. Kita akan habiskan. Zainab, Assalamualaikum tu. Selamat pagi. Selamat hari raya. Mungkin esok raya. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Mungkin esok raya. Wallahu a'lam bishawab. Wallah. Tapi hari ini kita masih berpuasa. Masih lagi mendapat ganjaran pahala yang besar dengan melakukan apa sahaja kebaikan. Tajuk kita hari ini, Zainab, ialah apa kelebihan, apa kebaikan, apa faedah berbakti kepada kedua bapa. Yang pertama tadi ialah mendapat keredaan daripada Allah. Yang kedua, panjang umur. Yang ketiga, murah rezeki. Dan kita pergi yang seterusnya adalah redha Allah. Ini yang mahal. Ini yang mahal, redha Allah ni. Redha Allah yang paling mahal. Di antara yang paling mahal, iaitu redha Allah. Redha Allah. Apa itu redha Allah? Apabila berbakti kepada kedua bapa. Ini penting. Dengar baik-baik. Dengar baik-baik. Dengar baik-baik. Sema-sema pagi hari ini, Quote of the Day bersama dengan tu. Bagi orang yang baru masuk, terima kasih. Bagi rakan-rakan daripada Indonesia, terima kasih banyak. Terima kasih Bapak. Bapak, kakek di sini. Kakek, atuk, kakek. Terima kasih kerana join program Atuk Sabang Pagi. Di Kota Baru, di Malaysia sekarang 11.29, 11.30. Mungkin di Jakarta lain, di Filipina lain, Singapura lain, Sabah Sarawak lain. Tapi itulah waktu kita. Itulah waktu kita. Itulah waktu kita. Okey, redha Allah. Mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu bapa merupakan individu yang dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai penyebab kewujudan setiap manusia di dunia. Seperti Datuk kata tadi dalam mukadimah tadi, tak ada orang yang lahir tanpa ibu bapa. Kecuali Adam AS, tak ada ibu bapa, dan yang tak ada bapa ialah Nabi Musa. Nabi Musa. Yang lain semua ada. Lain semua ada. Kedua ibu bapa telah menabur banyak kebaikan dan bakti yang tidak terhitung kepada anak-anak, termasuk mendidik, membesar kita sehingga dewasa. Taat, buat baik kepada ibu bapa dalam mendapatkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum mendapat redha Allah, taat dan buat baik kepada ibu bapa dulu. Kita harus buat taat baik kepada ibu bapa. Jadi, ibu bapa sanggup berusaha payah untuk mengorbankan diri sendiri demi kebaikan anak-anak. Oleh sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada setiap hamba-Nya agar wajib berbuat baik terhadap ibu bapa. Wajib, bukan sunat, bukan option. It's compulsory. Compulsory. Tak buat berdosa. Compulsory. Firman Allah, Tuhanmu telah perintahkan supaya engkau tidak menyembah melainkan kepadanya semata-mata. Allah telah memerintahkan kita supaya tidak menyembah lain kecuali Allah. Dan hendaklah engkau berbuat baik kepada ibu bapa. Ini perintah Allah. Ya Siti Rani, apa khabar? Ishad, apa khabar? Zainab, berbuat baik kepada kedua atau kedua-duanya sekali sampai kepada umur tua dalam jagaan peliharaanmu. Maka janganlah engkau berkata kepada mereka sebarang perkataan kasar, sekalipun berkata hak, dan janganlah engkau menegah mereka, tetapi katakanlah kepada mereka perkataan yang mulia dan baik. Apa lagi bercakap kasar? Apa lagi membantah-bantah? Apa lagi mengkritik? Apa lagi mengutuk? Tak boleh bro. Dosa. Selain itu Allah melarang keras terhadap sesiapa. Sikap penderhakaan ke atas kedua ibu bapa, iaitu menyakitkan hati mereka. Malah wajib si anak melayan ibu bapa dengan layanan yang sebaiknya.
Oleh itu, restu dan redha ibu bapa dalam kehidupan seseorang itu sangat penting kerana ia sebagai punca untuk mendapatkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, redha Allah bergantung kepada redha ibu bapa. Maka kemurkaan Allah bergantung kepada kemurkaan ibu bapa. Allahu Akbar. Berat bro. Berat. Sama berat. Jadi taat dan berbuat baik kepada kedua ibu bapa selagi mereka tidak memerintahkan kita agar melakukan perkara-perkara yang bertentangan dengan syariat Islam. Jelaslah bahawa sebagaimana dalam hadis, baginda menyatakan jika ibu bapa itu salah seorang daripada mereka murka terhadap anaknya, itu bermakna Allah juga murka terhadap dia. Selain daripada melayani ibu bapa dengan baik, seseorang itu wajib menjaga mentaati perintah keduanya. Hal ini sebagaimana yang ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan taatilah ibu bapamu, meskipun mereka memerintah kamu agar keluar dari duniamu, maka keluarlah demi mereka berdua. Ikut perintah ibu bapa. Allahu Akbar. Bayangkan baginda sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar taat kepada ibu bapa meskipun hanya berkaitan dengan duniawi. Seorang anak apatah lagi perkara yang berkaitan dengan rapat dengan hak kedua ibu bapa. Berdasarkan hadis di atas jelas, Imam Al-Bukhari menyebut bahawa setiap anak wajib berbuat baik dan mentaati kedua ibu bapa selagi anaknya tidak melibatkan perkara-perkara maksiat atau melanggar perintah Allah. Melanggar perintah Allah. Ini bermakna jika ibu bapa memerintahkan anaknya agar melakukan maksiat atau meninggalkan perintah Allah, maka wajib si anak mengingkari. Kalau ibu kata tak usah pakai tudung lah, jangan ikut perintah dia. Jangan ikut perintah dia. Ataupun mari kita pergi dah, tak, kita nak solat dulu, jangan turut dia, kena solat dulu. Itu perintah Allah mesti diutamakan. Mesti diutamakan. Ibu pakai mu tak usah baik lah dengan adik-beradikmu, jangan ikut dia. Jangan ikut dia, kita kena baik. Itu perkara-perkara yang mungkar. Mungkar. Contoh, membeli makanan itu bapa hukumnya harus. Tetapi apabila diperintah oleh kedua ibu bapanya salah seorang daripadanya, maka dia menjadi wajib kepada si anak selagi ia mampu untuk melakukannya. Menyedia makanan untuk bapa itu harus. Tapi kalau dia minta, jadi wajib. Selagi mampu lah. Dia minta jadi wajib. Katakanlah dia bulan puasa ni. Apa ni, selalunya kita beli kuih macam-macam. Tiba-tiba dia sebut, mak rasa nak makan akak lah. Menjadi wajib pergi cari akak. Walaupun 20 kedai. Jadi wajib. Jadi wajib apabila memenuhi kehendak ibu bapa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Muhammad Tahir. Si mata air. Panjang ni. Panjang lagi. Panjang lagi. Kisah anak yang kembali taat. Ada satu kisah yang melaporkan seorang pemuda telah meninggalkan ibunya yang lumpuh. Melumpuh. Di sebuah hotel bajet dalam keadaan menyedihkan selama 4 hari. Tidak terurus makan, minum dan keperluannya. Alhamdulillah, syukur Allah SWT telah memberi taufik dan hidayah kepadanya, telah menyedarkan anaknya itu. Dia masih bujang supaya kembali menemui ibunya, meminta ampun. Minta ampun dan pergi. Itu mutaat kembali. Saya akan mulakan hidup baru dengan mak di sini dan berharap dengan kerja baru ini saya dapat membalas jasa mak. Inilah contoh sebuah cerita kesedaran anak apabila meninggal anaknya di hotel bajet. Ini cerita panjang. Dan kelebihan yang seterusnya adalah terus memperolehi ganjaran pahala. Berbakti kedua ibu bapa ini, kita akan terus mendapat ganjaran pahala tanpa henti. Tanpa henti. Berbakti kepada ibu bapa dalam beroleh pahala yang berterusan. Kita seharusnya berbakti kepada ibu bapa kerana ganjaran Allah pasti ada kepada siapa berbakti kepada orang tuanya. Seperti Allah menyebut dalam Al-Quran dengan menggabungkan perintah untuk mengabdikan diri kepada Allah dan berbakti kedua ibu bapa. Dan hendaklah kamu beribadat kepada Allah dan janganlah kamu sekutukan dia dengan sesuatu apa jua. Hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Berbuat baik. Itu perintah Allah. Dan ingatlah wahai Muhammad,
ketika kami mengikat perjanjian setia dengan Bani Israel, janganlah kamu menyembah melainkan Allah dan berbuat baiklah kepada kedua ibu bapa. Ini adalah semua ayat-ayat Al-Quran. Berakti kepada Allah, buat baik kedua ibu bapa. Dia rapat dua tu. Rapat. Ya Wan, terima kasih. Marilah supaya aku bacakan apa yang telah diharamkan oleh Tuhan kamu kepadaku. Ini firman Allah. Iaitu janganlah kamu sekutukan Allah, dan hendaklah kamu buat baik kepada ibu bapa. Jadi itulah banyak himpunan-himpunan ayat yang berbuat baik kepada ibu bapa. Surah Luqman, hendaklah kamu syukur kepadaku dan kepada kedua ibu bapa. Itulah jelas. Apakah amalan yang paling dicintai Allah? Rasulullah bersabda solat dalam waktunya. Rasulullah menjawab berbuat baik kepada ibu bapa. Kemudian Rasulullah menjawab berjihad di jalan Allah. Jadi itulah hadis, himpunan hadis-hadis yang mengesahkan bahawa Al-Quran juga mengesahkan bahawa berbakti kedua ibu bapa. Jadi berbakti kita hidup selepas meninggal. Malik bin Rabi'ah menceritakan ketika kami bersama Rasulullah, tiba-tiba datang menghadap seorang lelaki dari Bani Salamah. Wahai Rasulullah, adakah saya masih berpeluang berbuat baik kepada kedua ibu bapa? Adakah saya wajar berbakti kepada mereka setelah mereka mati? Rasulullah menjawab, ya. Dengan cara mendoakan kedua-duanya, memohon diampunkan kepada mereka, menunaikan janji mereka, memuliakan kawan-kawan mereka, dan membina silaturahim yang tidak boleh dihubung melainkan dengan kedua-duanya sekali. Amin. Allahu Akbar. Antara kelebihan disediakan oleh orang yang berbakti kepada ibu bapa ialah doanya mustajab. Doa orang yang berbakti kepada ibu bapa ni doanya mustajab. Doa ibu bapanya juga mustajab, dan melihat wajah ibu bapa akan dikira sebagai ibadah. Melihat wajah ibu bapa sudah pun dapat pahala, dikira sebagai satu ibadah. Melihat Kaabah dikira sebagai satu ibadah, tapi kena habis duit beribu-ribu. Tapi melihat ibu bapa sebagai satu ibadah, menjelang hari raya ini. Menjelang. Rugi orang yang tak lihat ibu bapa. Rugi. Berbakti kepada ibu bapa dapat menghapuskan dosa, kesalahan serta keredaan Allah, juga pada keadaan kedua ibu bapa. Itulah ganjaran pahala menghormati ibu bapa. Itulah besarnya ganjaran pahala. Para anak-anak soleh dan solehah sekalian, tahukah kita bahawa jika kita menghormati ibu bapa dengan baik, iaitu mustajab, doa kita mustajab, kita jauh dari dosa menderhaka kepada kedua ibu bapa. Pahala juga akan dikira bila mana seorang anak tidak jemu melihat wajah ibu bapa, dan dikira sebagai ibadah. Berbakti kepada ibu bapa juga dapat menghapuskan dosa dan mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala jika anak mendurhaka, maka seseorang akan dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Disegerakan hukuman di dunia, dipadamkan cahaya keimanan dari wajahnya, ditolak amalan kebaikan, dan penyebab dihumban ke dalam neraka. Na'udzubillah min zalik. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ibadah kita lebih sempurna jika berkhidmat kepada kedua ibu bapa. Ibadah kita lebih khusyuk, lebih cantik, lebih menarik jika beribadah kedua ibu bapa. Amalan baik untuk ibu bapa itu memberi banyak manfaat kepada kita. Apakah amalan-amalan baik yang biasa yang dilakukan? Iaitu banyak bersedekah, niat untuk ibu bapa. Selesaikan hutang-hutang ibu bapa. Selesaikan hutang-hutang. Melakukan amalan yang soleh untuk ibu bapa. Menjaga silaturahim dengan keluarga dan sahabat ibu bapa. Menziarahi kubur ibu bapa. Menyingkap pengorbanan ibu bapa. Kenang kembali kemenangan ibu bapa. Itu semua akan itu semua adalah sebahagian daripada cara-cara kita untuk berbakti kepada ibu bapa. Jadi kesimpulannya, ibu bapa merupakan anugerah yang istimewa. Setiap dosa akan dilewatkan oleh Allah hukumannya mengikut kehendaknya sehingga hari kiamat, kecuali durhaka kepada ibu bapa. Maka sesungguhnya Allah akan menghukum kepada pelakunya semasa hidup dan semasa kematiannya. Dosa ibu bapa ni tidak akan dilewatkan oleh Allah, akan dihukum di dunia lagi. Akhirnya semoga Allah menjadikan kita anak-anak yang soleh dan solehah, serta anak-anak yang sentiasa berbakti kepada kedua ibu bapa, sama ada semasa hayat mereka ataupun setelah mereka tiada. Wallahu a'lam bishawab. Jadi cukuplah untuk hari ini. Cukuplah untuk hari ini untuk sampaikan mengenai kelebihan berbakti kepada kedua ibu bapa. Aktiviti serantau banyak lagi, ada lagi, tapi cukuplah untuk hari ini. Jadi atuk doakan jika hari ini hari terakhir kita puasa, atuk mohon maaf dan silap atas salah dan silap atuk. Sepanjang sudah setahun lebih atuk menyampaikan tazkirah ini,
Setahun lebih. Atuk bermula dulu pun bulan Ramadan, dan sekarang sudah masuk bulan Ramadan. Dah setahun lebih. Jika salah dan silap, terasa terkasar bahasa, atau mohon maaf. Ya Allah, aku mohon maaf jika pencapaianku ada yang salah, ada yang silap. Ya Allah, terima kasih atas pembelian. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah puasa ini puasa yang menghapuskan dosa kami semua. Ya Allah, ya Tuhanku, temulah kami dalam Ramadan yang akan datang. Panjangkanlah umur kami. Kami rindu kepada Lailatul Qadar. Ya Allah, ya Tuhanku, semoga kami semua ini yang berada dalam ruangan Quran of the Day bersama Datuk sudah menerima Lailatul Qadar 83 tahun ibadah kami. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, berubahlah hidup kami dengan keadaan lebih baik selepas bulan Ramadan ini. Ya Allah, ya Tuhanku, rajinlah kami solat selepas bulan Ramadan ini. Ya Allah, ya Tuhanku, rajinlah kami solat-solat sunat, ya Allah, selepas bulan Ramadan ini. Ya Allah, ya Tuhanku, rajinlah kami berzikir, ya Allah, selepas bulan Ramadan ini. Kami sambung kerajinan, kekuatan yang kami lakukan ibadah dalam Ramadan supaya diteruskan selepas dalam bulan Ramadan. Ya Allah, ya Tuhanku, kami berbakti kepada kedua ibu bapa dalam bulan Ramadan. Dan teruskanlah, ya Allah, ringankanlah kaki tangan kami untuk terus berbakti dalam bulan Ramadan. Ya Allah, ya Tuhanku, amat duka cita, amat sedihlah kami jika dosa kami tidak dihapuskan oleh Allah. Ya Allah, sesungguhnya Allah ialah Maha Pengampun, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya Allah lah yang memberi Maha Pengampun. Dengan ini kami mohon keampunan, ya Allah, sebersih-bersih seperti kain putih, seperti hamba-Mu ini baru lahir, seperti kami semua ini baru lahir, ya Allah, suci, murni dan bersih setelah habisnya bulan Ramadan kali ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, sebagai memenuhi kehendak kami, ampunlah dosa kami jika umur kami panjang untuk bertemu dalam bulan Ramadan yang akan datang. Ya Allah, ya Tuhan kami bersyukur, kami berterima kasih kerana Engkau telah menyediakan Ramadan untuk kami. Kami bersyukur dan kami berterima kasih kerana Engkau telah menyediakan Lailatul Qadar kepada kami. Ya Allah, ya Tuhan kami bersyukur dan terima kasih kami dilahirkan dalam golongan orang Islam. Ya Allah, ya Tuhan kami bersyukur dan berterima kasih kerana kami lahir dalam rahim muslimah. Rahim muslimah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tingkatkanlah amal ibadat kami, tingkatkanlah darjat kami, tingkatkanlah kebolehan kami dalam urusan membaca Al-Quran. Sesungguhnya baca Al-Quran itu kata-kata-Mu, ya Allah. Al-Quran itu kalamullah. Al-Quran itu adalah segala tempat pegangan bagi makhluk di muka bumi dan sekalian alam, yang disampaikan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, jadilah Al-Quran sebagai bacaan di bibirku, di bibir kami sepanjang masa selepas bulan Ramadan dan seterusnya. Ya Allah, lembutkan lidah kami untuk berzikir kepada-Mu. Ya Allah, basahlah bibir kami untuk bersalawat kepada Rasulullah SAW. Ya Allah, ya Allah, murahkanlah rezeki kepada kami semua, ya Allah. Semoga kami boleh melakukan sedekah. Ya Allah, walaupun sedikit, kami tetap akan bersedekah. Sebab sedekah itu tidak menanti kepada kekayaan. Sedekah itu tidak menjadikan miskin sebagai satu penghalang untuk melakukan sedekah. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Jika diberi kesempatan kepada kami, angkatlah kami menunaikan fardu haji. Angkatlah kami menunaikan fardu umrah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, inna hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya Allah, angkatlah rakan-rakan kami yang belum lagi menunaikan haji. Angkatlah rakan-rakan kami yang belum lagi menunaikan umrah. Angkatlah keluarga kami yang belum lagi menunaikan haji, anak kami, keluarga kami dan keluarga rakan-rakan kami. Angkatlah mereka menunaikan fardu haji atau umrah. Murahkanlah rezeki kepada mereka. Semoga rezeki itu boleh dijadikan sebagai tambang untuk menunaikan fardu haji dan umrah, ya Allah. Ya Allah, ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah, ya Tuhan kami, panjangkanlah umur kami, semoga kami dapat beribadat kepada-Mu. Ya Allah, panjangkanlah umur kami, ya Allah. Semoga kami boleh terus berkhidmat kepada orang tua kami, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Ya Allah, ya Tuhan kami, jagalah diri kami dan keluarga kami daripada api neraka. Semana yang telah Kau utuskan, yang telah Kau nyatakan bahawa jagalah dirimu dan ahli keluargamu daripada api neraka. Ya Allah, aku tidak mampu menjaga diriku daripada api neraka.
Aku tidak mampu menjaga anak-anakku dan keluargaku daripada api neraka, ya Allah. Aku menyerahkan kepadamu, ya Allah. Aku titik kepadamu, ya Allah, sebagai menjaga diriku, menjaga ahli keluargaku daripada api neraka. Dan jagailah kami semua daripada dibakar oleh api neraka. Sesungguhnya kami tidak layak untuk masuk syurga-Mu, ya Allah. Tapi kita tidak mampu. Kami tidak mampu untuk menanggung kesakitan, kepedihan dahsyat, ya Allah, dibakar oleh api neraka. Maka tidak ada jalan lain, ya Allah. Berilah rahmat-Mu, berilah rahmat-Mu supaya kami boleh masuk syurga tanpa hisab. Ya Allah, terimalah ibadat kami. Sesungguhnya ibadat kami banyak cacat dan celanya, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan Kau tolak ibadat kami. Jika Kau tolak ibadat kami, maka sukarlah kami untuk masuk syurga-Mu, ya Allah. Sesungguhnya, ya Allah, kami merindui Rasulullah. Semana Rasulullah berkata dia merindu umat akhir zaman. Kami merindui Rasulullah. Kami mohon dapat bertemu dengan Rasulullah daripada mahsyar. Kami mohon dapat bertemu dengan Rasulullah dan membantu kami melintas